Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut merupakan keputusan Liga Perdana Inggeris untuk Game Week 11. Nottingham Forest menang 2-0 ke atas pasukan Aston Villa. Luton Town berjaya ikat pasukan Liverpool dengan keputusan 1-1. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Nottingham Forest sekat kebangkitan pasukan Aston Villa. Nottingham Forest akhirnya menemui kemenangan ketiga mereka musim ini selepas berjaya memenang cabaran pasukan Aston Villa 2-0 pada malam tadi. Aston Villa yang turun dengan momentum terbaik selepas belum lagi tewas dalam 6 perlawanan sebelum ini gagal mengekalkan rentak tersebut. Forest yang menggunakan kelebihan bermain di tempat sendiri dengan sokongan padu daripada peminat berjaya di depan seawal minit ke-5 menerusi Ola Aina hasil bantuan daripada Harry Tafolo. Aston Villa jelas menguasai bola, tetapi ketumpulan di bahagian penjudah menyebabkan mereka gagal untuk mencarikan gol dalam perlawanan ini. Sebaliknya, pasukan Forest yang sekali-sekala menyerang telah menggunakan peluang tersebut sebaik mungkin dengan berjaya memperoleh gol ketiga pada awal separuh masa kedua. Keputusan ini sudah pasti merobek momentum pasukan kedalam Unai Emery yang dilihat mampu mencabar kedudukan 4 terbaik dalam musim ini. Liverpool hampir dimalukan pasukan Luton Town. Liverpool begitu hampir dimalukan oleh pasukan Luton Town sebelum Luis Diaz tampil untuk menjadi penyelamat dengan menjadikan gol penyamaan pada minit akhir perlawanan, sekaligus memberikan keputusan seri 1-1 dalam perlawanan tersebut. Barisan serangan pasukan Liverpool dilihat tidak bernasib baik dalam perlawanan tersebut dan Luton dibantu oleh penjaga gol mereka yang beraksi dengan begitu cemerlang dengan menafikan banyak percubaan yang berbahaya. Penguasaan bola yang hampir sepenuhnya milik pasukan Liverpool juga tidak begitu membantu untuk memecahkan kebutuhan mereka dalam mencari gol yang lebih banyak. Luton yang sekali-sekala melakukan serangan dilihat berjaya memanfaatkan peluang yang terhidang apabila berjaya di depan melalui jaringan Tahith Chong pada minit ke-80. Liverpool yang hanya mampu seri dalam perlawanan ini terlepas peluang untuk menduduki tempat lebih baik jika mereka berjaya mengutip 3 mata penuh. Langsung dalam La Liga di Spanyol, Valencia menang tipis 1-0 ke atas pasukan Granada. Villarreal tewas 3-2 dengan pasukan Athletic Club. Real Madrid hanya mampu seri tanpa jaringan dengan pasukan Rayo Vallecano. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Valencia berjaya perbaiki kedudukan dalam Liga. Valencia dilihat sebagai pasukan bermasalah dalam musim lalu, berjaya memperbaiki kedudukan apabila berjaya menang 1-0 ke atas pasukan Granada malam tadi. Gol tunggal dalam perlawanan tersebut hadir menerusi Pepe Lu yang berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada minit akhir separuh masa pertama. Gol tersebut sudah cukup untuk memberikan 3 mata penuh untuk mereka, memperbaiki kedudukan dengan mereka berada di tangga ke-8 Liga bermasa ini dengan mengumpul 18 mata. Mereka seterusnya akan berdepan dengan misi sukar, di mana mereka akan bertemu dengan pasukan Real Madrid di Santiago Bernabeu yang secara di atas kertas sudah tahu siapakah yang akan memenangi perlawanan tersebut. Valencia yang kini dibimbing oleh legenda mereka sendiri, iaitu Ruben Baraya, sudah pasti mempunyai strategi yang tersendiri untuk menangani gegasi La Liga itu nanti. Villarreal berada dalam keadaan yang berbahaya. Semenjak pemanggilan Unai Emery ke Aston Villa pada musim lalu, prestasi yang ditunjukkan oleh pasukan Villarreal tidak lagi begitu konsisten berbanding dengan zaman pengendali itu berada di sana. Bermain di tempat sendiri juga tidak memberikan kelebihan pada mereka ketika ini, selepas terpaksa akur tewas 3-2 kepada pasukan Athletic Club yang beraksi dengan lebih baik dalam perlawanan ini. Segalanya bermula pada minit kedua, selepas Inigo Ruiz di Galarreta berjaya meletakkan pasukan pelawat di depan hasil bantuan Nico Williams. Nico Williams kemudian menggandakan kedudukan pada minit ke-22 sebelum abangnya iaitu Inaki Williams menambah derita tuan rumah dengan gol ketiga selang 8 minit kemudian. Villarreal cuba bangkit dari lewat separuh masa kedua melalui 2 jaringan pantas yang dilakukan oleh Gerard Moreno dan juga Alexander Sørloth pada minit ke-86 dan juga 87. Masih belum cukup untuk sekurang-kurangnya menyamakan kedudukan. Villarreal kini menghuni tangga ke-13 Liga, mengumpul 12 mata hasil daripada 3 kemenangan dan 3 seri sebelum ini sambil sudah mencatatkan 6 kekalahan. Real Madrid tercicir mata lagi.
Real Madrid gagal menggunakan kelebihan mereka yang beraksi selaku tuan rumah ketika menentang pasukan Rayo Vallecano pada awal pagi tadi selepas hanya mampu mencetakkan keputusan seri tanpa jaringan dengan pasukan tersebut. 5 percubaan on target sambil jumlah shot mencecah kepada 22 kali dilihat sia-sia selepas gagal menukar statistik tersebut kepada jaringan gol. Mereka kini terpaksa berpuas hati dengan kedudukan kedua liga di belakang pasukan Girona yang tiba-tiba menjadi pasukan yang paling menyalah dalam La Liga pada musim ini. Real Madrid akan bertemu dengan pasukan Braga dalam AFC UCL selepas ini sebelum menyambung aksi liga menentang pasukan Valencia pada hujung minggu ini untuk mereka memintas kembali kedudukan pendahulu liga jika mereka berjaya mengutip 3 mata penuh nanti. Kita ikuti pula keputusan perlawanan dalam Serie A Itali. AS Roma menang 2-1 ke atas pasukan Lecce. Fiorentina tewas tipis 1-0 kepada pasukan Juventus dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. AS Roma kembali bangkit selepas tewas sebelum ini. AS Roma kembali menunjukkan kebangkitan apabila berjaya menewaskan pasukan Lecce 2-1 dalam perlawanan yang berlangsung pada awal pagi tadi. Mereka bagaimanapun dikejutkan terlebih dahulu oleh pasukan pelawat dengan gol pertama perlawanan pada minit ke-71 menerusi Pontus Amvis. Roma sepatutnya terlebih dahulu berjaya di depan pada minit ke-5 perlawanan, tetapi Romelu Lukaku gagal menyempurnakan sepakan penalti yang telah dihadapkan kepada mereka. Anak buah Jose Mourinho bagaimanapun terpaksa menunggu sehingga lewat perlawanan sebelum berjaya menjadikan 2 gol pantas melalui Sada Azmoun dan Romelu Lukaku pada minit ke-91 dan juga 94 untuk memastikan 3 mata penuh milik mereka dalam perlawanan tersebut. Roma kini berada di tangga ke-7 Liga dengan mengumpul 17 mata masih berpeluang untuk terus mendaki ke kedudukan 4 terbaik Liga dalam musim ini. Juventus terus beri tekanan kepada pasukan Inter Milan. Juventus dilihat menjadi satu-satunya pasukan yang sedang memberikan tekanan hebat kepada pendahulu Serie A pada ketika ini, iaitu pasukan Inter Milan, selepas berjaya mencatatkan kemenangan 1-0 menewaskan pasukan Fiorentina pada awal pagi tadi. Gol tunggal dalam perlawanan tersebut hasil menerusi jaringan Fabio Miretti pada minit ke-10 hasil bantuan daripada Filip Kostic. Mereka kini mengumpul 26 mata, hanya 2 mata dibezakan dengan pasukan Inter yang kini serangga berada di pesada Liga. AC Milan pula jatuh ke tangga ketiga Liga selepas tewas 2 kali serta seri sekali dalam 3 perlawanan terakhir Serie A mereka. Saingan masih terbuka untuk merebut kedudukan 4 terbaik dalam musim ini, memandangkan saingan Liga masih lagi panjang dengan mereka kini sudah bermain sebanyak 11 perlawanan setakat ini. Kita ke perkembangan perpindahan pemain di peringkat antarabangsa. Manchester United sedia Shoaib Antony. Manchester United sedia melakukan pertukaran pemain di bahagian serangan sebagai langkah untuk mereka memantapkan lagi barisan serangan mereka itu. United yang sedikit kecewa dengan asing dipamerkan oleh Rasmus Højlund yang dilihat kurang memberikan impak seperti mana yang mereka harapkan dengan bersedia untuk mendapatkan Gabriel Barbosa daripada Flamengo. United akan menggunakan Antony sebagai pertukaran untuk mendapatkan penyerang yang berasal daripada Brazil itu. Jurgen Klopp minat dengan Florian Wirtz. Jurgen Klopp dilaporkan berminat untuk mendapatkan pemain sayap Bayer Leverkusen, iaitu Florian Wirtz, yang kini sedang beraksi dengan cemerlang di bawah kendali Xabi Alonso. Dia berharap yang pemain itu dapat menggantikan Mohamed Salah untuk tempoh jangka masa panjang. Max Allegri mahu dapatkan Calvin Phillips. Pengurus pasukan Juventus, Max Allegri, dikatakan mahu cuba untuk mendapatkan pemain tengah pasukan Manchester City, iaitu Calvin Phillips, pada jendela perpindahan pada Januari nanti. Dia perlu bertindak cepat kerana terdapat 2 pasukan yang sudah memulakan perbincangan untuk mendapatkan pemain tersebut secara pinjaman ataupun tetap. Real Madrid sasarkan Jamal Musiala. Real Madrid akan cuba mendapatkan Jamal Musiala sekiranya percubaan mereka untuk mendapatkan Kylian Mbappe gagal. Mbappe sudah dikaitkan dengan mereka sejak musim lalu, tetapi kedegilan pasukan PSG untuk melepaskan bintang antarabangsa Perancis itu menjadi masalah terbesar buat masa ini. Luis Diaz keluarkan kenyataan tentang ayahnya. Luis Diaz mengatakan yang ayahnya iaitu Luis Manuel Diaz, seorang ayah yang rajin dan ketua keluarga, masih lagi diculik. Beliau berharap pihak yang menculik ayahnya segera melepaskan beliau dan meminta jasa baik semua pihak yang terlibat dalam membantu untuk melepaskan ayahnya dengan selamat. Luis Diaz juga berterima kasih kepada komuniti Colombia dan juga komuniti dunia atas sokongan yang diberikan kepadanya dalam perlawanan menentang pasukan Luton Town. Luis Diaz tetap bermain walaupun masalahnya masih belum selesai dan berjaya menyelamatkan pasukan Liverpool daripada kekalahan dengan menjadikan gol pada saat akhir perlawanan. Kita doakan yang terbaik untuk Luis Diaz.
Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.